Salam sejahtera, selamat bertemu di channel politik terhebat. Sebelum ke beritanya sila like, share dan subscribe. Terima kasih. New York, bekas pengerusi Goldman Sachs Asia Tenggara. Tim Lisner memberi keterangan di Mahkamah Persekutuan Brooklyn, Amerika Syarikat AS, bahawa satu pertemuan antara bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Goldman Lloyd Blankfein berlangsung pada 2009. Menurut Lisner, antara agenda dalam pertemuan itu adalah bagi menjamin pekerjaan kepada 3 anak Najib di Goldman Sachs sebagai balasan terhadap peluang perniagaan yang menguntungkan untuk bank berkenaan. Pertemuan itu diadakan sebelum urus niaga bon besar bagi Satu Malaysia Development Berhad, 1 MDB, berjumlah kira-kira $6.5 bilion, 27.2 bilion ringgit. Menurut laporan Bloomberg, kenyataan itu dikeluarkan Lisner di hadapan juri pada Selasa dalam prosiding hari kedua berkaitan skim 1 MDB. Lisner, 52, adalah saksi utama dalam perbicaraan jenayah melibatkan bekas pengurus kanan Goldman Sachs di Malaysia, Roger Ng. Dalam keterangannya, Lisner menerangkan bagaimana kaki tangan bawahannya itu Ng dan sekumpulan rakan kongsi Goldman Sachs menyelewengkan wang 1 MDB. Lisner turut memberi keterangan bahawa Ng memberitahunya yang Najib akan datang ke New York bagi melawat anak-anaknya sempena cuti kesyukuran. Dia turut memberitahu bahawa ahli perniagaan dalam buruan, Low Tai Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo, berpendapat ia adalah peluang terbaik untuk Blankfein bertemu Najib bagi urusan bon berkenaan. Selepas pertemuan itu, Ng memaklumkan Lisner bahawa Najib mahu mendapatkan pekerjaan untuk anak-anaknya di Goldman Sachs. Menurut Lisner lagi, Ng memaklumkan bahawa beliau pergi ke New York untuk bertemu Ketua Goldman dan pada masa sama bertemu anak-anak Najib. Baru bertemu 3 anak PM di pangsapurinya. Saya bersama Joe di pangsapurinya. Menurut email yang dibacakan Lisner kepada juri. Tambahnya, Ng turut menulis akan berjumpa beliau lagi esok dan akan memulakan langkah untuk mendapatkan 3 anaknya menyertai Goldman Sachs. Lisner tidak menyatakan keraguan tetapi sebaliknya dengan penuh semangat menjawab. Bunyinya bagus. Mari masukkan mereka. Beliau menjelaskan alasannya. Perdana Menteri Malaysia berpotensi menjadi perniagaan yang hebat untuk kami. Jadi saya merasakan anak-anak Perdana Menteri bekerja untuk kami berpotensi. Bukan hanya untuk Perdana Menteri, tetapi semua yang lain di Asia akan mengambil perhatian. Akhirnya, Lisner memberi keterangan bahawa dia membantu mendapatkan anak perempuan Najib pekerjaan di TPG. Menurut Lisner, untuk mengaburkan peranan Jolo dalam usaha mengumpul dana mereka untuk 1 MDB. Mereka mengemukakan nama kod untuknya termasuk rakan dan PMO untuk pejabat Perdana Menteri. Dia memberitahu mahkamah bahawa dia dan Ng, bersama pegawai kanan Goldman Sachs termasuk Andrea Vella, bekas ketua bersama perbankan pelaburan di Asia, menggunakan nama kod itu untuk menyembunyikan sejauh mana penglibatan Jolo dalam projek pengumpulan dana daripada rakan kongsi lain di bank itu. Sekiranya kami menaikkan namanya dalam kapasiti sebenar, kami tidak akan diluluskan oleh pegawai pengawasan Goldman Sachs. Ia adalah bendera merah red flag yang akan menghentikan transaksi itu. Kata Lisner, beliau turut memberitahu juri bagaimana kumpulan yang sama memutuskan untuk mengakui beberapa tahap penglibatan Jolo kerana dia sudah pun dikaitkan secara terbuka dengan 1 MDB. Apabila ditanya oleh kaki tangan pengawasan, Lisner berkata, mereka bersetuju untuk mengatakan Jolo mempunyai kaitan dengan dana terdahulu 1 MDB dan bahawa dia mempunyai hubungan dengan Abu Dhabi, di mana entiti kerajaan telah bersetuju untuk memberikan sokongan untuk 1 MDB. Kami telah memutuskan bahawa langkah itu akan selamat. Katanya, Lisner mengaku bersalah atas kesalahan pengubahan wang haram dan rasuah melibatkan pegawai asing. Ng pula didakwa bersubahat dengan Lisner bagi pengubahan wang haram dan melanggar undang-undang anti rasuah di AS. Agensi